Perdana Menteri Lee Hsien Loong turut menyertai kempen PAP pagi tadi. Beliau kelihatan bertemu penduduk dan pegerai di sebuah pasar di Yio Chu Kang sambil memperkenalkan calon baru PAP Yip Hon Weng. Encik Yip adalah muka baru yang akan bertanding di SMC yang baru ditubuhkan di Yio Chu Kang. Mantan pegawai perkhidmatan awam itu menghadapi saingan daripada calon Parti Kemajuan Singapura Keller Low, seorang akauntan yang juga calon baru PSP. PM Lee yang juga Setiausaha Agung PAP kelihatan bertanyakan Encik Yip mengenai kempennya sejauh ini. Pasukan PAP di GRC Holland Bukit Timah mengatakan semakan rangkaian pengangkutan kawasan undi tersebut adalah antara keutamaan mereka jika dipilih. Pagi tadi, calon PAP Cik Sim N sedang menyapa para penduduk di persimpangan jalan sibuk yang dianggapnya sebagai tempat bermakna. Pasukan PAP di GRC Holland Bukit Timah telah beberapa kali menguraikan isu-isu lalu lintas di sini. Muka baru PAP Edward Chia berkata, maklum balas utama para penduduk adalah mengenai isu pengangkutan. Dan pasukan PAP merancang untuk mengoptimumkan beberapa laluan bagi mengurangkan kesesakan. Liputan mengenai kempen pilihan raya diteruskan sebentar lagi. Ikuti juga tragedi di Myanmar yang merenggut nyawa lebih 160 orang. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Today adalah hari pertama Yaya dekat uni and I'm so excited. Untung Line Star famous. Dua gadis berbeza. Apa ni? Saya kena ambil tindakan. Awak kena buat kerja-kerja kebajikan. Nanti akak kenalkan dekat anak-anak akak. Berapa Kak Gigi pinjam? $20,000. Apa pun Kak Gigi, Zack akan fight untuk rumah ni. You not get involved dengan Alung. Do you know that this is dangerous? They are gonna lose their safe house. Gold dan Gincu 2, 9 malam ini di Suria. One of the greatest sufferings which people with disability face is loneliness. Hello everybody, my name is Michael Tan. I'm a director with my own company. Currently I'm also a volunteer, assistant treasurer with Singapore Association of Visually Handicapped. During this COVID period, our friends with disability, they're faced with a lot of challenges. They can't do a lot of things independently, and social distancing is also a challenge to them, especially those who are visually impaired. So by giving them food, masks, groceries and all that, we hope to make that tough time more bearable. Many of them are living in very appalling living conditions and do not have enough food. So we have to do something to help, no matter how tough it was. Here's to all the heroes who selflessly and tirelessly go through great pains for others. Together, we will get through this. Thank you. Panadol Extra, fighting tough pains together. Stay strong, Singapore. Bertemu kembali. Pasukan PAP yang bertanding di GRC Bishan Toa Payoh telah membentuk pasukan bertindak untuk menjaga keluarga-keluarga yang mungkin terdedah. Ini terutamanya dalam bidang pendidikan di mana GRC tersebut mengadakan program beasiswa masyarakat bernilai $2.5 juta. Dalam siaran Facebook Live, PAP mengatakan ia sedang meninjau untuk meluaskan program latihan kekuatan untuk warga emas di Bishan Toa Payoh. Ini memandangkan jumlah warga senja di GRC tersebut adalah lebih tinggi berbanding puratan nasional kerana ia antara estet perumahan HDB pertama dibina di Singapura. Pasukan PAP juga menyentuh isu-isu lain seperti kesejahteraan mental dan pengangguran.
Banyak pertolongan akan dikelolakan, tetapi dari segi lokal, umpamanya di Bishan Toa Payoh JRC di Toa Payoh, kita telah melancarkan umpamanya app cari kerja atau Find Jobs app, kios, dan juga di aplikasi boleh dimuat turunkan untuk mencari pekerjaan, dan app itu berada dalam bahasa Melayu. Jadi turunkan app cari kerja ini jika anda memerlukan mencari pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di dalam minggu-minggu yang akan datang. Calon Parti Reform Charles Yeo berkata partinya adalah pembangkang yang paling sah sambil mengkritik Parti Pekerja dan Parti Kemajuan Singapura. Semasa berkunjung ke Fernvale, Encik Yeo merujuk kepada kenyataan Menteri Luar Dr. Vivian Balakrishnan mengenai manifesto WP ketika debat politik di TV pada Rabu lalu. Encik Yeo juga berkata PSP mempunyai ramai bekas anggota PAP. RP tegasnya akan memperjuangkan dasar-dasar yang terkandung dalam manifesto parti itu tanpa tolak ansur. Parti Perpaduan Nasional NSP akan tetap mempertahankan kedudukannya di GRC Tampines walaupun yang kalah lagi pada 10 Julai nanti. NSP bertanding di GRC itu buat kali ketiga. Semasa satu lawatan pagi tadi, calonnya Encik Muhammad Rizwan berkata NSP sedang melihat peluang-peluang peningkatan diri untuk rakyat yang berharap untuk mencipta satu masyarakat yang berdikari dengan contohnya mendampingi para penjajah yang juga merupakan penduduk Tampines untuk berkhidmat di kawasan tersebut. MUIS hari ini mendedahkan bahawa harga seekor kambing bagi ibadah korban tahun ini ialah antara $300 hingga $330 seekor. Ini sekitar 30% hingga 37% lebih rendah berbanding harga pada tahun lalu. Dalam satu pengumuman hari ini, MUIS menyatakan tempahan kambing-kambing korban sempena Hari Raya Aidiladha sudah mula dibuka hari ini di 42 masjid tempatan. Tempahan ditutup pada 24 Julai. Menurut MUIS, setiap masjid berkenaan akan menyediakan sehingga 100 ekor kambing atas dasar yang dahulu didahulukan. Disebabkan COVID-19, upacara korban akan dijalankan di Australia dengan dagingnya kemudian dibawa kembali ke Singapura. Antara masjid-masjid yang menawarkan khidmat ini termasuk Masjid An-Nur, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Ansar dan Masjid Ma'ruf. Sehingga tengah hari tadi, Kementerian Kesihatan MOH mengesahkan 169 kes baru COVID-19 di negara ini. Jumlah keseluruhannya hampir 44,500. Dalam laporan awalnya, MOH menyatakan ada 11 kes jangkitan dalam masyarakat iaitu 3 rakyat atau penduduk tetap Singapura dan 8 pemegang pas kerja. Selain itu, ada 3 kes import dan kesemua mereka sudah dikenakan notis jangan keluar rumah SHN setibanya di negara ini. Baki 155 kes adalah pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MOH akan memberi perincian lanjut malam ini. Lebih 160 orang mati dan 54 cedera dalam kejadian tanah runtuh di sebuah lombong batu jet di Pakat, Myanmar pagi semalam. Tragedi ini berlaku berikutan hujan lebat di kawasan lombong terbuka itu. Pakat yang terletak di wilayah Kachin dekat sempadan dengan China merupakan pusat industri perlombongan batu jet terbesar di dunia. Para pegawai telah memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak pergi ke kawasan-kawasan lombong kerana cuaca buruk. Permukaan tanah di lombong ini dipercayai sudah longgar akibat penggalian yang dilakukan sebelumnya. Ini laporan saham Bursa Singapura ditutup tinggi hari ini. Indeks ST naik sekitar 16 mata. Siaran politik kawasan undi bermula malam ini dan disiarkan di saluran 5 Mediacorp yang diadakan buat pertama kalinya bagi menggantikan rapat pilihan raya kerana pandemik COVID-19. Laporannya sebentar lagi.